Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'd. Yang sabati Tuan Imam, Pegawai Masjid, adik-adik jawatan masjid, ustaz-ustaz, muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Malam ini malam 15 Ramadan. Begitulah kita kata masa berlalu 15 hari sat saja. Bahkan kita ibarat macam kita naik bukit, sekarang ni dah berada di puncak. Lepas ini akan turun, mungkin lagi cepat. Begitulah masa berlalu. Yang mana Nabi sebut, ad-dunya darul mamar wal akhiratu darul qarar. Dunia ni tempat lalu lalang, manakala akhirat ialah tempat yang kekal abadi. Jadi berjayalah mereka yang menggunakan dunia ini sebagai tempat untuk berlalu, tak memberi masa untuk singgah, tapi sebaliknya mereka menuju ke alam akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya. Inilah matlamat hidup kita atas dunia ni. Dunia ni Allah jadikan sementara saja. Lepas ini kita akan balik ke alam akhirat selama-lamanya. Jadi sebagaimana kita maklum, Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Yang mana Allah kata sesungguhnya telah datang kepada manusia ni satu masa yang mana mereka itu tak ingat satu apa-apa, iaitu masa dia sebelum kita berada di alam dunia ni. Allah Ta'ala kumpulkan kita di alam ruh, yang mana masa itu di alam ruh kita apa pun tak tahu. Cuma Allah cerita dalam Quran yang berbunyi, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi bila tumpul kita di dalam ruh, Allah tanya kepada kita sekalian, Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Maka bagi orang beriman, dia jawab, qalu bala syahidna. Manakala orang tak iman, anta ana. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah kumpul kita ni di alam ruh, iaitu masa tu kita tak tahu apa satu pun. Jadi lepas pada itu barulah Allah Ta'ala lahirkan tu Adam. Iaitu Allah jadikan Adam ni daripada tanah, yang mana lepas pada alam ruh kita disebut sebagai alam jasad, alam zuriat. Yang ni kita main sama tu Adam, roh kita semua berkumpul pada Adam dan Hawa. Jadi akhirnya dia proses-proses. Lepas tu Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan sebagainya, dan Nabi itu
Akhirnya sampailah kita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil alam zuriat. Akhirnya lepas pada alam zuriat tu, pada tu ada sampai kepada keturunan kita tu. Akhirnya kita berada pula di alam perut ibu. Dia panggil alam rahim. Yang mana kita duduk di alam rahim ni selama banyak kali kita kata 9 bulan. Masa tu juga kita tak tahu apa satu pun. Masa alam rahim ni kita tak rasa apa. Mungkin masa tu dunia yang walaupun kecil kita rasa lesau. Lepas di alam rahim 9 bulan, akhirnya kita keluarlah mari ke alam dunia. Sekarang ni kita sedang berada di alam dunia. Masa mula-mula kita datang ke dunia, masa tu kita dalam keadaan begitu lemah, tak mampu nak buat apa satu. Maka Allah Ta'ala beri peluang kepada kita sampai akil balik. Barulah antara perintah kepada kita, kita ni ada kewajipan. Iaitu apa dia kewajipan kita? Iaitu untuk menyembah Allah SWT, untuk mengenal Allah SWT. Bagaimana sebut dalam Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Yang mana Allah Ta'ala bila dia datangkan kita ke dunia ini, iaitu selepas kita akan balik, Allah perintah kepada kita supaya kita ni menyembah Allah SWT. Wajib, bila kena akil balik, kita wajib menyembah Allah Ta'ala. Maknanya tujuannya tak lain dan tak bukan supaya kita dapat selamat di atas dunia ni dan selamat di akhirat. Jadi bila manusia sembah Allah Ta'ala, mereka tak sembah iblis, syaitan, hawa nafsu, akhirnya mereka akan berjaya di dunia ini dan juga berjaya di akhirat. Tapi walau macam mana pun, Allah Ta'ala tak bagi syurga tu dengan mudah. Dia tak bagi kita masuk syurga dengan begitu mudah. Dia akan uji kita. Dia uji dengan nafsu, dengan iblis setan. Bagaimana kita maklum, tu Adam, Allah Ta'ala dia tu dalam syurga seronok. Tapi Allah Ta'ala uji iblis dimasuk ke dalam syurga untuk mengeluarkan Adam daripada syurga. Jadi sebenarnya itulah Allah Ta'ala nak uji. Boleh jadi kalau tu Adam, tu Hawa dulu syurga tu, kita pun tak ada. Sebablah syurga tempat, bukan tempat beranak, bukan tempat berusaha payah. Nak beranak ni kena usaha payah macam-macam. Jadi boleh kita pun tak ada. Maka sebab itu di kemah Allah SWT uji tu Adam. Akhirnya tu Adam dikeluarkan pada syurga. Jadi bila tu Adam keluar daripada syurga, dia hantar mai ke dunia ini. Bila datang ke dunia ini, Allah akhirnya pilih Adam untuk jadi Nabi. Selepas dia bertobat atas kesalahan dia, Allah Ta'ala lantik tu Adam jadi Nabi. Bila Allah Ta'ala lantik tu Adam, Allah Ta'ala tak biarkan tu Adam dan tu Hawa begitu saja. Lepas itu dihantarkan kitab untuk membimbing manusia ni supaya mereka dapat selamat. Tanpa kitab, kita hidup atas dunia ni manalah kita nak tahu maklumat-maklumat. Kecuali Allah datangkan kita ni kitab. Jadi kita tahulah maknanya dunia ni kita kena buat begian. Kalau kita nak selamat. Bahkan kita diberi jaminan. Nabi sebut dalam hadis, kata dia,
inna ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sesungguhnya kalian umatku ni boleh masuk surga kecuali mereka yang enggan, tak mau masuk. Maknanya surga ni Allah Ta'ala beri peluang untuk masuk. Maka Allah Ta'ala tak nak zalim kepada hamba dia. Tak kalah, maknanya dia bagi kita hidup atas dunia ni, tak bagi bimbingan apa satu. Tak tahu bila mati esok dia nak bulan neraka. Jadi tentulah tak patut. Maka sebab itu Allah Ta'ala hantar kita ke dunia ni, dia bagi bimbingan. Apa dia bimbingan dia? Iaitu Al-Quran. Jadi kalau kita ikut Al-Quran, maka insya-Allah boleh masuk surga. Apa yang disebut dalam Al-Quran tu maknanya semuanya perkara-perkara yang baik, dia suruh kita buat baik, tak bagi buat jahat, supaya di atas dunia kita dapat selamat dan di akhirat dapat syurga. Jadi walau macam mana pun, bagaimana saya sebut tadi, Allah Ta'ala dia nak bagi buat syurga ni, dia akan uji. Bagaimana disebut dalam firman Allah SWT yang berbunyi, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ni menyangka, mengira dia dibiar begitu saja hidup atas dunia ni tanpa diuji? Maka Allah Ta'ala uji kita dengan macam-macam ujian. Karena kita pun sekiranya boleh masuk syurga tanpa ujian, kita pun tak seronok. Macam mana kita nak dapat satu-satu keuntungan, kelebihan, kita rasa bangga sekiranya kita kerja keras, berjaya. Tapi kalau kita tak kerja apa, tak berjaya, kita tak ada harga, nilai benda-benda tu. Maka sebab itu Allah Ta'ala bagi syurga, nak bagi syurga pun dia akan uji dengan macam-macam ujian. Sebagaimana Allah sebut dalam satu ayat, kata dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sesungguhnya kami jadikan manusia ni dalam perjuangan, dalam kepayahan. Mana buktinya? Kita lihat para rasul, mereka diuji dengan begitu hebat. Macam-macam ujian Allah kenakan pada mereka supaya nak diangkat martabat mereka. Maka sebab itu ujian adalah untuk Allah Ta'ala nak bagi kita sedar balik siapa kita. Tanpa Allah nak uji, mungkin kita tak sedar siapa kita. Bagaimana disebut maknanya Allah Ta'ala kita ni sakit demam kerana dia bagi kita sedar balik apa matlamat kita. Bila tak sakit demam, tak macam-macam diuji, maka kita bimbang. Kita ni macam mana Fir'aun. Bila Allah Ta'ala tak uji dia 400 tahun, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan, karena dia berasa dia hebat. Tapi walau macam mana pun, di akhirnya Allah telah uji Fir'aun tadi supaya dia sedar, supaya dia tak boleh menyalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan datangkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyuruh Fir'aun supaya menyembah Allah SWT. Cerita macam ni, kalau kau sembah Allah Ta'ala, maknanya kamu akan selamat. Kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi Fir'aun ni, maknanya dia ada penasihat dia, iaitu Haman. Bila dia balik jumpa penasihat dia, Haman kata kepada dia, kamu ni dah orang iktiraf kamu sebagai Tuhan. Ini satu pangkat yang cukup hebat. Jadi sekiranya kamu nak aku ada lain pada kamu oleh Tuhan, mana leceh lah kamu. Sebab kamu dah diiktiraf sebagai Tuhan. Jadi akhirnya
Fir'aun pun tak jadi nak beriman. Walaupun pada mulanya dia nak beriman dan mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi sebab menasihat dia supaya jangan menerima Tuhan lain Allah Ta'ala, amanat min Allah Ta'ala, kerana kamu dah Tuhan dan iktiraf, akhirnya terpengaruh dengan benda ini. Maknanya hingga akhirnya maka Fir'aun ni dia berasa hebat dia, Allah Ta'ala ujikan dengan benda-benda tentu, didatangkan dengan alisya macam-macam, dengan Musa api kepada dia, tunjuk mukjizat. Akhirnya dia tak mau beriman. Jadi akhirnya Fir'aun ni tenggelam dalam lautan. Bila tenggelam dalam lautan, yang dia bahasa betapa dihalkum, masa tu baru dia teringat nak beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Jadi masa itu iman dah tak guna. Fa iza jaa balaghatul hukum wa antum aina idzin tanzurun. Apabila nyawa kamu berada di halkum, masa tu kamu dah mandang, masa dah nampak tempat surga neraka, tunjuklah. Masa tu Fir'aun baru nak beriman, percaya kepada Tuhan Musa dan Fir'aun. Maka masa itu Allah Ta'ala tak terima taubat Fir'aun. Jadi akhirnya Fir'aun jadi ketua penduduk neraka. Bahkan mayat Fir'aun sampai hari ini masih diingat. Allah Ta'ala kekalkan jasad Fir'aun, boleh tengok. Inilah maknanya gambaran. Setiap kita juga Allah Ta'ala akan uji. Bila kita tahan uji, maknanya sedar balik, maka selamatlah kita. Jadi bila diuji tak sedar, tak ambil pelajaran, maka bahayalah kita. Begitulah makna kita berada di alam dunia ni. Sampai umur 15 akil balik, baru Allah Ta'ala mengata apa? Gunakan supaya kita ni beriman dengan dia. Kenapa? Pada masa itu badan kita, tenaga kita dah kuat, akal kita boleh fikir, boleh nilai sesuatu. Allah Ta'ala tak jadikan kita tadi ni mula-mula dah jadi kita ni akil balik tak macam apa kita kata jin lahir-lahir dah akil balik. Tapi kita ni tidak. Masa kecil tak tahu apa satu, tenaga tak kuat apa sebagainya, Allah Ta'ala tak berat pada kita. Jadi dah setelah umur kita kata akil balik, tenaga dah kuat, boleh fikir matang dah semuanya, baru masa tu Allah Ta'ala suruh kita laksanakan ibadah kepada dia. Jadi benda-benda ini maknanya kalau kita buat kajian, ibadah yang kita lakukan ni semuanya mendatang kebaikan. Tak ada mengatakan apalah perintah kita buat ni datang keburukan. Tak ada satu benda pun. Tapi nafsu seolah macam apa yang kita buat perintah Allah seolah macam benda ni satu keberatan, boleh jadi sengat enggak sebagai zalim, tak patut. Kalau tegah tak bagi bergaul bebas, tak bagi minum arak setengah pendapat dia kata ini mana boleh. Dunia tak maju, tak minum arak mana boleh. Macam-macam lah ini pendapat. Tapi walau macam mana pun Allah telah buktikan benda-benda yang dia tegah tadi semuanya benar tak baik. Allah telah suruh kita sembahyang kerana benda ni benda baik. Walaupun setengah orang kata sembahyang sehari 5 waktu, mana ada masa nak baca, nak sibuk apa ni. Tapi walau macam mana pun Allah bagi tahu dengan sembahyang ni Allah Ta'ala akan murahkan rezeki. Mungkin menarikkan benda-benda yang baik, menolakkan benda yang tak baik. Dunia ni dia bercampur aduk benda baik, benda tak baik. Akhirnya benda hak baik tadi dia makin kurang, dipengaruh oleh golongan yang tak baik. Maka jadi dunia ni tak selamat, tak aman. Sedangkan sekiranya dunia ni manusia beriman dengan Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala bagi jaminan. Iaitu firman Allah Ta'ala berbunyi, maksudnya lebih kurang macam ni. Dia kata sekiranya manusia ini beriman, bertakwa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Maknanya pokok-pokok kayu, buah-buah kayu berbuah mendatangkan keberkatan, hidup kita berkat, rezeki berkat sebagainya, maka itu jaminan Allah Ta'ala. Pada ayat lain dia kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahawa siapa yang bertakwa Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri dia jalan keluar. Yang ni tak pasal terkepit, tak pasal kesusahan dalam menghadapi hidup ni. Mana dia bagi jalan keluar. Mana kemudahan. Cuba kita buat kajian. Orang-orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kita tak nampak mereka ni golongan yang begitu terkepit hidup dia. Sebaliknya mendatang kesusahan ni adalah golongan yang tak beriman. Banyak masalah. Itu jaminan Allah Ta'ala. Maka sebab itu hari ini kita berada di alam dunia. Jadi alam dunia ni maknanya tempat Allah Ta'ala uji. Tempat Allah Ta'ala uji, sebagainya firman Allah Ta'ala yang saya baca tadi, inna haula yuhibbuna al-ajilah, surah Insan, wa yazaruna wara'ahum yawman sakila. Sesungguhnya mereka itu, yakni manusia-manusia ni, sangat suka, sangat gemar benda yang dapat untuk cepat. Apa dia benda dapat untuk cepat? Seolah buat hari ni dapat. Maknanya hak ni hak dunia. Kita pergi kerja dapat duit sekarang. Sedangkan kalau main masjid mungkin tak nampak dapat duit sekarang. Kalau nampak dapat duit sekarang, penuh dia kat masjid. Sedangkan akhirat duit dia lambat, faedah dia lambat. Mana akan akan bagi di akhirat. Walau macam mana pun di dunia juga dapat, tapi tak apa nampak. Jadi bila manusia buat kebaikan, rezeki akan melimpah ruah macam-macam, macam kita sedekah. Maknanya Allah akan ganda sedekah. Tapi sebab tak apa nampak, yang nampak ialah dunia bagi kita kata RM100. Mana kita bagi kalau RM100, ni dunia dapat RM100. Macam kita dengar cerita baru ni, bagaimana seorang apa kita kata apa, penjagat dipukul oleh orang tentu. Kerana apa? Kerana puasa. Dia kata bila puasa, mana boleh kerja kuat, sedangkan kami nak bagi duit. Dia puasa ajar tak larat macam mana nak berduit. Seolah digambarkan, maknanya duit ini orang tentu yang bagi. Sedangkan kita maklum, kita nak dapat duit dia ada proses dia. Daripada hujan, tumbuh-tumbuhan, tenaga sebagainya, barulah kita boleh dapat duit. Bukan terus dapat duit. Bagaimana digambarkan oleh setengah orang, macam kita kata, kita dapat rezeki kerja, sedangkan di tempat pula hasil tanaman macam-macam, upah, benda tenaga. Siapa dia yang bagi dia? Allah SWT bagi tenaga, lepas tu barulah maknanya dijadikan sebagai sumber duit. Maka sebab itu kita sebagai manusia pada hari ini kenalah sedar, iaitu dunia ni tempat sementara, manakala akhirat ialah tempat yang kekal. Jadi kita gunalah tempat sementara ini untuk kita berjaya di tempat yang kekal. Kerana kalau kita salah guna, mungkin kita tak lama di alam akhirat nanti. Sedangkan alam akhirat ialah alam yang tak mampu kita nak cerita. Dia punya nikmat dia, nikmat alam syurga ni, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi kamu hari esok lebih baik pada hari ni.
Kita duduk dalam surga ni maknanya esok nikmat dia lebih pada hari ni. Dosa nikmat dia lebih pada esok. Begitu itulah sebagainya. Itu gambaran surga. Bahkan apa yang kita nak, badan kita semua sihat, tak ada macam dunia pada hari ni. Itulah maknanya surga yang sediakan tempat, kita kata apa? Tempat yang kekal, perhentian yang kekal. Manakala neraka pula, Allah gambarkan dalam Quranul Karim yang sangat bahaya, iaitu firman Allah SWT, "Fadzuqu falan nazidakum illa azab." Maka rasalah kamu, kami tak tambah melainkan tambah siksa. Maknanya lepas ni kita masuk di alam kubur, sekiranya kita beriman, kalau duduk dalam kubur tu maknanya selamat daripada azab, maknanya lagi ke depan lagi selamat, lagi depan lagi selamat, lagi depan lagi selamat, lagi senang, lagi seronok. Tapi duduk dalam kubur dah kena arah, maknanya pergi kepada mahsyar lagi hebat. Lepas tu masuk neraka lagi hebat. Jadi benda-benda macam ni kita mesti kena percaya, mesti kena yakin. Sebab Al-Quran sebut macam tu. Kalau kita tak yakin, mana menggambarkan kita tak percaya pada rukun iman. Kerana rukun iman di antaranya sebut percaya pada kitab. Kalau kita kata walal akhiratu khairul laka minal ula, bagi kamu besok lebih baik pada hari ni, Al-Quran dah harap. Maknanya bagi orang syurga, esok lebih baik pada hari ni. Begitu juga neraka. Allah kata, "Fazuqu falan nazidakum illa azab." Maka rasalah kamu azab api neraka ni, kami tak bertambah kurang, mereka bertambah siksa berterusan sampai bila-bila. Jadi kita tak boleh kata aku tak pernah sabar. Mana boleh kalau fikir di dunia. Dunia ni maknanya bila mati, bila hidup, sakit yang hebat sangat, pingsan tak sedap, habis macam tu lah. Tapi bagi kita di akhirat, dia tak mati, bahkan dia akan tambah sakit. Sakit kita ni maknanya ibarat kulit ni dah rosak tu, dia ganti kulit ni, baru balik. Bahkan digambarkan di segi minuman misalnya, sekiranya kita sangat lapar, sangat dahaga, kalau atas dunia ni kita boleh minum air mineral, lapar dahaga. Tapi sana tak ada. Dia bagi minum air tanuk, air panas. Bila makan, minum apa sebagainya, habis, pecah. Pecah bukan tambah nak hilang dahaga, tapi makin hebat lagi dahaga dia. Itulah gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, yang kita wajib kena percaya. Kita tak ada rasa ragu-ragu. Sebab saya kata tadi, kalau kita rasa ragu-ragu, berarti kita tak percaya pada Quran. Dan Quran ni kitab Allah Ta'ala. Pertama, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang pertama, kita percaya kepada Allah SWT. Kenapa kita percaya kepada Allah Ta'ala? Karena bila kita buat kajian mali akal fikiran, kita tahu dunia ni Allah yang punya. Buat kajian macam mana pun, kita tak kata dunia ni dari sendiri. Dunia ni main dengan sendiri dah tak. Bila kita buat kajian, baca Quran, kaji apa semua, dunia ni Allah yang punya. Allah kata, walillahi ma bis samawati wa ma bil ard. Bagi Allah Ta'ala, 7 juta lagi umi semua dia punya. Bahkan dia kata apa? Maliki yaumiddin, Allah Ta'ala lah menguasai hari kemudian. Dunia ni pun dia menguasai. Tapi dunia ni dia beri peluang pada kita. Dia beri kita orang apa? Supaya kita pilih apa kita mau. Inna adaina usabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami bentang pada manusia ni 2 jalan. Satu jalan ke surga,
satu jalan ke neraka. Mana dia nak pilih? Dia pilihan juga kan neraka malam bentang. Terpulang pada dia. Tapi kita hendaklah sedar. Jalan ke surga ada ujian. Jalan neraka pun ada ujian juga. Tapi jalan neraka ni biasanya paling ke awal dia seronok. Macam kita kata penagih dadah dia kena jadi seronok. Main judi pun mula-mula dia main seronok. Bila habis duit pun tak seronok. Sedangkan dalam surga, walau macam mana pun kita kata, dia makin jangka panjang lagi seronok. Sebab kita berlawan hawa nafsu. Jadi bila nafsu kita dapat kawan, maka kita dapat selamat. Ibarat macam kita puasa. Bila puasa, badan kita rasa segar, sihat. Maknanya kita tak katakan orang tak macam-macam kedua ni, jadi kita berselamat, tak kena ujian dengan orang lain. Sebab itu Nabi kata, sumu tasihu. Puasalah sekalian kamu, nasihat kamu sihat. Jaga makan, jaga anggota, apa sebagainya, maka kita akan sihat. Jadi seterusnya kita akan masuk kita kata lepas dunia ni kita akan pergi ke alam barzakh. Bila alam barzakh kita akan duduk situ berapa lama, lepas tu bangun, hidup semula, bangkit semula, pergi ke alam mahsyar, tunggu di sana. Allah akan bicara ke kita semua ni. Jadi pada masa itu, bila bicara selesai semua, Allah Ta'ala hukumkan semua binatang-binatang, Allah perintahkan mereka jadi tanah. Manakala manusia, Allah Ta'ala tak perintahkan jadi tanah. Sebaliknya, mereka tetap jadi manusia. Dan orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Maka pada masa itu orang kafir kata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata masa itu, ya laitani kuntu turaba. Wahai angan-angan aku, jadilah aku ni tanah. Bagi tanah, taklah kena asap. Tapi Tuhan tak akan jadi tanah. Bahkan manusia tetap akan jadi manusia. Mereka ni yang beriman akan menerima nikmat dia. Yang tak beriman akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi inilah di antara benda-benda yang kita kena ingat. Bagaimana kita maklum, tazkirah ni kita bagi ingat. Bila selalu duduk peringat, mungkin kita selamat. Kalau tak duduk peringat lalu, maka kita tak selamat. Sebab itu kita semayang pun, ya apa kita peringat Allah Akbar apa sebagainya. Bila selalu diingat, maka kita selamatlah daripada benda-benda yang tak baik. Jadi saya rasa itulah di antaranya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelum ni ada satu makluman, iaitu Assalamualaikum. Memohon sumbangan untuk jamuan makan buka puasa bersama anak yatim dan fakir miskin untuk program sumbangan Sagu Hati Hari Raya. Tolong sediakan di pintu masuk utama. Di sini lah kot. Saya kata masuk ni. Iaitu kata dia, mohon sumbangan untuk jamuan makan buka puasa bersama anak yatim dan fakir miskin untuk program sumbangan Sagu Hati Hari Raya. Tabun disediakan di pintu masuk utama. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah minna rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina wazaratika. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub. Sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.